LTL, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih yang hadir malam ini di TikTok saya. TikTok yang kedua saya. Yang pertama tu saya tak dapat live, so ada dua cam, dua ni. Terima kasih Adik Pok. Terima kasih. Sudah lama tak live. Shakira Station. Ada je. Tak lama tu apa? 3 hari baru. Taklah. Kuantan Mare. Thank you. Semarahan. Terima kasih Twin Tone Production. Okay. Selalu Twin Tone Production ni join kita ni. Paparazzi. Terima kasih Paparazzi Malaysia. Thank you. Alright tuan-tuan. Malam ni menarik kalau kita nak bahaskan. It's live sekali lagi. Yang tadi tu live dengan, bukanlah live sebenarnya, pre-record lah dengan Datuk Sri Supardi, pengurusi MPN Negeri Kelantan. Datuk Supardi ni antara yang banyak membantu saya lah. Terima kasih Datuk membantu saya daripada mula-mula dahulu sebenarnya. Bukan sekarang ni saya baru kenal dia. Saya kenal beliau 2021 rasanya, ke 2020, saya tak ingat 2021. Dah ketagih kalau tak dengar live ni. Redmi Note 8. Thank you. Sihat-sihat Paparazzi. Alhamdulillah. Terima kasih bertanya. Terima kasih juga. Apa khabar semua, sihat ke? Harap sihat selalu lah. Thank you yang hadir. Tolong share tuan-tuan. Baru seorang share ni. Terima kasih. Hai Ayah Ganes. Ayah Ganes, thank you. Gua Kelam Perlis. Thank you. Terima kasih. Salam Iswardimoni Askolani. Terima kasih juga. Dati dari Batu Maung. Terima kasih orang datang Batu Maung. Sihat-sihat, terima kasih juga. Dan terima kasih yang terus bersama dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang share, yang like, yang subscribe, yang mahu terus mendengar apa orang kata, berita-berita terkini dan berita terbaru kita. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga, Waalaikumsalam Iswan. Terima kasih juga kepada Walaon. Terima kasih Walaon yang memeriahkan ruangan komen. Terima kasih juga. Habis semua live lain saya tinggal bila baru muncul. Dia menarik tuan-tuan. Hari ini kita tengok beberapa perkara. Satu antaranya adalah 1.2 juta dakwaan pembangkang. 1.2 juta warga China masuk ke dalam Malaysia tak keluar-keluar. Kan Sharifah, thank you. Ada yang kata macam tu. Kemudian kerabat Diraja Pahang, ada kerabat Diraja Pahang ditangkap dan didakwa pada hari ini. Dan juga terkini saya bawa cerita terkini dahulu kot. Dah 4 minit dah. Okeylah, kita boleh go straight to the point. Terkini 6 anggota tentera pengaman PBB Malaysia cedera dalam pengeboman Israel berhampiran lapangan terbang antarabangsa Beirut, Lubnan. Mereka baru tiba menggantikan pasukan Malbat. So ada berita terkini askar Malaysia baru sampai ke kamp kena serang. 2 orang gen Malbat baru sampai, 2 orang kena bom, 3 orang cedera. Israel bom kereta tepi jalan. Bas dia orang dari airport lalu kena tepi, kena sekali. Dan dekat Lubnan. So ada gambar lah, ada berita yang tapi saya tak boleh tunjuk pada tuan-tuan lah sebab melanggar community guideline kalau saya tunjuk sebab ada darah-darah dan sebagainya. Dan kita doakan semoga apa orang kata mereka selamat dan semoga apa orang kata mereka, usaha mereka, perjuangan mereka, apa orang kata, jiwa dan raga yang mereka serahkan kepada negara dan keamanan dunia sebenarnya memberikan mereka pahala yang besar di akhirat, insya-Allah, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan of course kita doakan apa orang kata sentiasa mereka apa orang kata mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum itu tuan-tuan, terima kasih dan saya harap terus share, terus like, terus subscribe bersama dengan kita. Sungai Liming kan okay. Alright. Kita cerita tentang BRICS dulu tuan-tuan. Dulu saya pernah antara orang yang awal jugalah yang bercerita tentang BRICS ni. BRICS, BRICS. BRICS ni adalah satu gabungan di antara Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. 5 negara ini pada awalnya membentuk satu ketumbukan, satu gabungan untuk membentuk satu komuniti ekonomi mereka sendiri. Kenapa? Kerana pada waktu itu negara seperti Rusia dan juga China mendapat sekatan daripada US.
Jadi mereka tidak boleh berdagang dengan dunia luar, dan kalau mereka nak berdagang sekalipun, dia terpaksa melalui apa orang kata, melalui orang tengah. Jadi itu yang berlaku. So what happen is sekarang ini banyak negara sudah mula request. Banyak negara sudah request untuk menyertai BRICS, dan Malaysia adalah antara yang minta menyertai BRICS. Ada yang kata, kita dah tahu tentang BRICS ni. Mungkin anda dah tahu, tapi belum lagi anda yang tahu kan. Okey, Malaysia secara rasmi diterima sebagai negara rakan kongsi. Ini Oktober 24 yang lepas. Malaysia telah diterima sebagai salah satu daripada 13 negara yang menjadi rakan kongsi secara rasmi ke dalam BRICS. Sebuah blok yang secara kolektif menyumbang kepada 1/5 perdagangan global. Menurut kemas kini dari BRICS Info di X, blok itu sebenarnya secara rasmi menambah 13 negara baru ke dalam perikatan sebagai negara rakan kongsi, walaupun belum sebagai ahli penuh. Selain Malaysia, 12 negara lain adalah Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan juga Vietnam. Dia macam ni tuan-tuan. Kenapa perkara ni penting antara lain? Sebab ucapan daripada Perdana Menteri baru-baru ini dan juga kemenangan Donald Trump di dalam presidential election baru-baru ini. BRICS, selama ini kita sebenarnya perdagangan kita memang menggunakan dolar. Kita tak pernah berdunia, majoriti dunia, kecuali negara-negara yang mana tak berdagang dengan US, semuanya menggunakan US dollar. Now, isu dia adalah apabila menggunakan US dollar, akhirnya US atau Amerika menggunakan US dollar tersebut sebagai salah satu weapon. Digunakan sebagai satu weapon atau senjata untuk menekan negara-negara yang tak nak ikut polisi mereka. So, negara-negara yang seperti contoh Malaysia ni, antara ekspor terbesar kita juga adalah ke Amerika Syarikat. Dan even kalau kita tak ekspor ke Amerika Syarikat pun, kita ekspor ke negara lain, perdagangan kita menggunakan dolar, menggunakan USD. Jadi negara lain seperti sama ada mereka mengekspor atau mengimport, akhirnya perdagangan dunia ni menggunakan USD. So what happen is US menggunakan perkara ini sebagai senjata, it's a weapon. Kalau kita tak ikut polisi dia, kita tak ikut kehendak dia, kita tak ikut kemahuan dia, maka dia akan ugut untuk sanction kita, untuk sekat kita. Tak ramai yang tahu sebenarnya Malaysia mendapat satu ancaman untuk disekat ekonominya kerana kenyataan Perdana Menteri Malaysia bahawa kita memberi komitmen yang sangat besar kepada perjuangan Palestin. Tak ramai yang tahu benda ni. Jadi sebab itu kenapa Perdana Menteri Malaysia hari itu jumpa Putin. Dia jumpa China, dia jumpa Putin, dia jumpa BRICS, perbincangan itu dan sebagainya. Atas tujuan apa? Baru kita realise kalau sekiranya ada alternatif kepada kita dipanggil sebagai de-dollarization, kita de-dollarizkan. Maksudnya kita abandon penggunaan dolar. Daripada situ kita akan nampak, bukan abandon fully, tetapi kita ada alternatif. So sekarang ini bila dengan BRICS, perdagangan kita bukan setakat di dalam US dollar. Perdagangan kita boleh lakukan direct, contohnya dengan Rusia menggunakan duit mata wang Rusia. Kalau dengan China menggunakan mata wang China. Jadi kita tak perlu lagi bergantung kepada US dollar untuk menentukan perdagangan kita. Kalau tidak sebelum ni, perdagangan kita ditentukan hanya melalui US dollar. Kalau US put a sanction on us, habislah kita. Kita negara kecil, kita tahu kalau sekiranya kita hanya bergantung kepada satu nyawa, maka putus nyawa itu putuslah kita punya apa orang kata, kita punya perdagangan dan juga masalah akan menjadi masalah kepada ekonomi kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita ada opinion kepada political landscape. Kita juga ada opinion, kita juga ada pendapat kita tentang apa yang berlaku di dunia ini. Now, dengan menggunakan dolar tersebut, mereka telah apa orang kata, dengan kata lain digunakan benda itu sebagai senjata kepada negara-negara kecil seperti kita untuk menekan kita supaya setuju dengan polisi dia. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, no, bukan setakat kita tidak bersetuju dengan polisi kamu terhadap Timur Tengah, terutama isu tentang isu Palestin, bukan itu sahaja, tetapi juga kita akan buat surat rasmi. Ni Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan tak bangga ke? Orang negara luar semua bangga. Walaupun je lah tak bangga, yang lain semua bangga, insyaAllah. #sayang PMX, tuan-tuan. Surat rasmi. Bukan setakat kita kata surat rasmi ni menggesa, tak mengecam. Dan juga dibuat supaya tindakan diambil di atas atrocities, di atas kerosakan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Dan dengan kemenangan Trump baru-baru ini, satu yang menarik untuk saya nak lihat.
Trump ni dilihat sebagai satu sosok yang sukar nak dikawal. And that is why kenapa pihak yang berlawanan dengan Trump, terutama geng-geng pelobi ni, dia amat takut dengan Trump sebenarnya. Kan? Kenapa tuan-tuan? Sebab akhirnya pelobi ni, kalau dia orang, yelah, mana-mana Presiden Amerika yang pergi bertanding, biasanya pelobi-pelobi ni dia akan taja. Dan pelobi ni dia akan taja semua. Kan, terutama pelobi-pelobi Yahudi lah, dia akan taja siapa-siapa yang bertanding tu. Kalau tiga calon tu dia akan taja. So siapa yang menang, still dia yang akan pegang polisi tersebut. Isunya bila dia datang kepada Trump, tuan-tuan jangan salah anggap, bukan saya sokong Trump, tetapi bila dia datang kepada Trump, soalan utamanya siapa yang, berapa banyak dia sanggup nak bayar Trump. Kita tahu Trump ni adalah seorang billionaire, memang dia dah banyak duit dah. Dan dia masuk apa orang kata, politik ni bukan semata-mata, bukan untuk gaji. Mungkin untuk bisnes dia lah, tapi bukan untuk gaji. So bila pelobi itu datang, dan kita tidak nafikan mungkin ada pelobi itu ada. But the end of the day, kalau sekiranya dia ambil duit pelobi sekalipun, pelobi tidak berkemungkinan besar tidak boleh menentukan hala tuju mana yang dia nak. That's why dia boleh buat sesuka hati dia. Dan kita boleh katalah apa saja tentang Trump, tetapi dia sendiri pernah berkata pada zaman dia memerintah, masa dia jadi presiden buat penggal yang pertama dahulu, dia kata dia tidak melancarkan mana-mana perang baru. Sebab dia tidak perlukan perang untuk nak mewujudkan atau menstabilkan ekonomi. And hari ini, kita tengok ada landslide, kemenangan landslide besar terhadap Trump. Bukan itu saja, kalau kita tengok cryptocurrency mulai naik, pasaran saham meningkat, dan dengar ceritanya US akan terus memotong interest rate sehingga 2025, which is a good news for us lah. Good news for us. In a way, dia good news untuk import lah. Untuk ekspor dia bukan good news lah kan. Tapi untuk import dia adalah satu berita baik sebenarnya. Now, having said all that, sebenarnya sebab itu kemasukan kita ke dalam BRICS ni very important. Sangat penting kemasukan kita ke dalam BRICS ni membawa satu wadah atau platform baru untuk kita nak mengembangkan ekonomi kita dalam satu kerangka ekonomi yang lain. Sebab itu kita tak cari masalah dengan negara-negara seperti China, seperti Rusia. Kita ambil contoh lah tuan-tuan, Laut Cina Selatan memang dah jadi perebutan. China dah minta rebut ni berpuluh-puluh tahun dah. China memang minta Laut Cina Selatan ni daripada negara seperti kita dan juga Brunei dan sebagainya. Nah, kalau kita cari masalah dengan China, dia mungkin boleh menimbulkan satu peperangan. Jadi daripada kita cari masalah dengan China, lebih baik kita bergabung, kita berbincang secara elok dan diplomatik. Mungkin kita boleh sampai satu titik pertemuan di mana kita tak perlu sebenarnya nak bagi ataupun nak bergaduh pasal isu sempadan ini, tapi kita boleh kerjasama. Saya ambil contoh mudah lah dengan Brunei. Ada beberapa kawasan minyak kita dan Brunei, sebenarnya kita, walaupun kawasan itu dia macam tengah-tengah tau. Minyak itu di antara sempadan Malaysia dan Brunei. So dia tengah-tengah. So akhirnya usaha itu kita cari gali, kita buat kerjasama bersama di antara Malaysia dan Brunei. So I hope sebenarnya BRICS ini boleh membawa satu perkara yang besar, dan macam saya katalah, this is huge. Ini satu perkara yang besar sebenarnya dalam negara kita yang kita tak tahu, yang akan membawa satu impact ekonomi yang besar kepada kita. Alright. Okey, saya bawa cerita sebelum saya pergi jauh kepada 1.2 juta apa orang kata warga asing tersebut ataupun warga China tu. Saya nak cerita tentang kerabat Diraja Pahang yang ditangkap kerana memukul seorang pekerja binaan. Okey, saya baca ni dulu dan kita akan tengok kes dia. Bangsa kes pukul junjung kasih Tengku Hassanal. Bekas pekerja pembinaan yang didakwa diserang sekumpulan individu termasuk kerabat diraja menjunjung kasih kepada Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin